أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairu khalqihi, wa asyhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa adaytahu al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, fatihun lima ughliq, khatimun lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa amalan maqbula. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, para pegawai masjid, muslimin dan muslimat, ibu ayah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang penuh dengan barakah ini masih ramai lagi di kalangan umat Islam yang dapat bangun bangkit macam ini. Alangkah indahnya suasana seramai ini setiap hari selepas bulan Ramadan. Kita doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati manusia, Engkau tetapkanlah hati aku dalam agama-Mu ya Allah. Jadi tuan-tuan, jadi pada pagi yang barakah ini kita menambil sedikit daripada penakalan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Lu'lu' lil Mu'min yang dibuat oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia menuliskan sahaja ilmu ini dan dikongsikan bersama dengan tuan-tuan pada pagi ini dan disampaikan oleh saya. Sama-sama buat. Daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza anfaqatil mar'ah min ta'am baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba walil khazini mislu zalika la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a." Baik, apabila seorang isteri bersedekah, isteri tuan-tuan lah, bersedekah daripada makanan rumahnya tanpa merosakkannya, maka baginya pahala dengan apa yang dinafkahkan dan bagi suaminya pahala dengan apa yang diusahakannya.
dan bagi penjaga seumpama ini tidak kurang bahagian mereka pahala sebahagian daripada sebahagian yang lain. Orang perempuan isteri kita bila bersedekah, tuan-tuan sokong, tuan-tuan dapat pahala. Jangan main-main tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah, suami isteri tak suruh, tak dapat pahala. Jadi balik bagi tahu kalau ada isteri kata abang boleh tak saya nak bersedekah, silakan. Sebab dua-dua dapat. Dua-dua dapat. Baik. Kelebihan bersedekah amat besar pahalanya di sisi Islam, apatah lagi jika melibatkan hal-hal keagamaan seperti bersedekah untuk pembinaan. Harta ni ada dua tuan-tuan. Harta nafsiyah, harta individu, dan harta yang kedua disebut sebagai harta warisan. Harta individu ini yang tuan-tuan derma waktu tuan-tuan kasih pada harta. 10 ke 100, 100 ke 10, 10 ke 100, RM1. Itu makna kasih. Yang satu lagi dipanggil harta warisan. Harta yang kita tinggalkan, yang kita beranggapan bahawa kita nak bagi senang pada anak isteri kita. Kalau sekiranya anak isteri itu dia meninggalkan harta yang banyak lalu diinfak, itu harta warisan. Ataupun harta yang tuan-tuan buat waktu hidup untuk bekalan akhirat, iaitu dipanggil harta jariyah. Macam mana sekarang ni contoh masjid nak buat apa? Nak beli kipas besar tuan-tuan. Ada nama tuan-tuan di situ. Selama mana orang menggunakan harta itu, tuan-tuan akan rasa seronok dalam negeri akhirat. Itu harta jadi tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut as-sadaqah tadfa'u lil bala. Orang yang banyak menderma harta di dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala hindarkan dia daripada bala. Jadi bulan sedekah ini glamour dengan bulan sedekah. Orang suka bersedekah. Dia ada dua di situ. Sedekah tu ada dua. Contohnya, tuan-tuan lambatlah kita kira sedar Islam. Ada kan? Jangan marah tuan-tuan. Maknanya kita sedar Islam ini waktu bila contohnya? Kita Islam start daripada lahir. Tapi kita kenal Islam tu bila? Ada orang kenal Islam setelah 40 tahun. Ada peristiwa, ada nostalgia yang menyebabkan dia mula datang masjid. Ada sejarah dia tuan-tuan. Setiap orang ada sejarah dia. Ada orang yang tak ada sejarah. Lahir-lahir dia memang masjid lah. Dia kahwin masjid, dia hidup masjid, rumah masjid, itu orang yang hebat lah. Orang yang tak ada ujian tentang agama. Ini makna manusia yang ajaib, manusia yang hebat. Siapa mereka? Nabi SAW. Nabi kita yang membawa cerita tentang negeri-negeri akhirat contoh. Sebab apa? Dia seorang yang maksum, terpelihara daripada melakukan segala kesilapan. Jadi kita ni tidak macam Nabi SAW. Jadi ada yang kenal pada umur 50 dan meninggal pada umur 60, 10 tahun ekstra. Kan orang sebut umat Nabi min akhiris sittina was sab'in. Umat Nabi ni umur dia 60 hingga 70. Baik. Tiba-tiba kita ni sedar pada umur kita 40 tahun, kita ambil umur biasa lah. Umur 40 tahun lah, mana lepas dah kahwin, ada anak, kita mula bergelumang dalam agama. Ada yang kuat, ada yang sederhana, ada yang kurang, maknanya gitu. Yang kurang tu macam mana Ustaz? Yang kurang tu sekadar semayang begitulah. Semayang orang kata sunat, tak apa buat dulu. Ada yang kuat sikit tu maknanya stuck dia belajar. Sebab apa? Sebab dia kahwin dengan ustazah. Dia kahwin dengan ustazah, dia tak ustazah, kahwin dengan ustazah. Jadi dia malu pada isteri dia mungkin, atau malu pada diri dia, dia datang belajar. Maka di situ dia kenal agama. Baik. Ada orang dia kenal agama sebab sakit, jatuh laut ke, jatuh dalam laut, tiba-tiba selamat, maka dia datang masjid. Ada orang kerana jantung, bekerja dengan sombong, dengan bongkak, dengan angkuh, sampai masa Tuhan ambil nyawanya, makna belum mati lagi lah kan. Umur 50 contoh, bawa kereta stuck sampai ambulan, koma 50 hari contoh.
Okey. Lepas tu dia sedar-sedar, dia nampak Islam ada cara tu Tuhan pilih. Jadi bermacam cara orang masuk dalam rumah Allah Taala. Dia nak catch up balik, dia nak kejar balik yang 40 tahun dia hidup dalam zulumat itu, tak mungkin. Dia nak catch up balik daripada umur 50 sampai umur 40. 10 tahun tu kenapa tak Ustaz? Sebab 10 tahun tu kan budak lagi. Okay? Baik, dia pun kejar, tak sempat dia. Jangan risau, jangan risau, maknanya hati tu gundah gelana. Apa yang melibatkan manusia dengan Tuhan, Allah Ta'ala ampun dengan taubat nasuha. Apa yang menyebabkan kita dengan manusia, kita kena jumpa dia je. Senang kan? Tetapi adakah ianya cukup untuk kita bawa bersama ke negeri akhirat? Sudah semestinya tidak cukup. Maka di sana terdapat satu ruang. Itu dia. Ruang yang saya sebutkan itu tadi, tuan-tuan, pada umur 50, ramai orang sudah memiliki harta dunia. Dah ada dah harta, dah cukup bagi dia dah. Cumanya dia tak tahu di mana dia nak letak harta dia. Salah dia letak harta dia, maka harta itu menjadi halak, menjadi celaka dalam hidup dia. Jadi dia pun dengar ada ustaz tu kata bercari letak sedekah sini, letak sedekah sana, letak sedekah sana. Itu kita panggil harta warisan. Harta itu dapat menampung sedikit sebanyak daripada amalan kita yang tak sempat 40 tahun itu hari. Ya, jadi tuan-tuan faham kan? Ada orang dia kejar, dia tinggalkan terus dunia ni, dia tinggalkan terus anak-anak dia, dia tinggalkan terus kehidupan ini, dia meletakkan Allah di atas. Sedangkan pada batang tubuh kita ini ada hak kita dengan isteri kita, ada hak kita dengan masyarakat kita, ada hak kita dengan ibu dan ayah kita. Maka boleh? Tak boleh. Sebab itu apabila orang belajar, dia tidak akan buat suatu perkara apa yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Okey? Maknanya baik. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara Allah Taala beri kita ruang. Contohnya tahun ni kita dapat rasa nikmat puasa, tahun depan belum tahu lagi, tahun depan kita tak tahu lagi. Jadi hari ini ada orang yang dah dapat tanda-tanda yang sedemikian, maka dia kena cari benda yang boleh mendatangkan barakah dalam hidup dia. Benda yang boleh mendatangkan barakah dan boleh menampung daripada kesalahan mereka. Cuma dia kena tahu kesalahan yang menyebabkan manusia, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan sampai hari kiamat. Okay? Jadinya kalau ada orang kata, Ustaz, saya ni dulu ada buat dajal kat orang, ada buat zalim kat orang, ada buat ini kat orang, jadi saya nak buat amal terus, saya nak hilangkan dunia ini daripada kehidupan saya, itu salah. Itu tak betul tu. Maknanya dia kena buat juga. Kalau dengan Tuhan bolehlah, maknanya dia uzlah. Uzlah ni dia asingkan diri dia, dia cuba bersihkan diri dia dengan zikir. Okay? Itu pun ada yang salah juga. Ada yang dah berzikir, asingkan diri dia tapi tak belajar. Tak belajar sampai Jumaat pun tak datang. Dia tak betul. Ataupun beramal sampai konsep agama, dakwah itu dia tak mau terima. Orang cerita begini, dia tak nak datang surau, dia gelapkan hati dia, dia khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dia kunci termateri elok-elok telinga dia, tak nak dengar. Ini semua tipu, aku nak aku dengan Tuhan pun tak boleh juga. Okay? Jadi tuan-tuan dalam dunia kena ambil barakah-barakah yang ada ini untuk menampung apa dia? Macam derma lah. As-sadaqah tatfa'lil bala. Maka perbanyakkan derma, bukan suruh keluar duit 100,000 tu infak, tidak, tetapi dia fastaqim ataupun istiqamah. Datang waktu pagi awal-awal, ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari dia akan infakkan harta dia untuk agama Allah. Jadi tuan-tuan kena ambil ruang-ruang ini. Sedekah ni atas dunia memang membosankan manusia. Semua orang marah sedekah ni. Balik-balik cerita sedekah, balik-balik cerita sedekah. Ustaz sendiri pun tak sedekah, orang tu pun tak sedekah. Cerita sedekah itu abaikan. Okey? Sebab pada malam Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah tanya pada Jibril alaihi salam, merupakan tok guru dia. Dia kata, wahai Jibril, kenapa orang tu duk cakar-cakar kat kubur, keliling kubur, duk cakar ayam, cakar begitu.
Kemudian dia menangis. Dia cakap-cakap dia menangis. Cakap-cakap dia menangis. Waktu itu kata Jibril, inilah orang yang atas dunia dahulu mereka nampak ruang dan peluang itu banyak, tetapi mereka tidak lakukan. Jadi waktu itu dia terkait-kait. Lepas tu datang satu kumpulan anak muda, satu kumpulan manusia yang gembira sangat-sangat. Dia tanya, kenapa orang itu terlalu gembira? Kerana dia meninggalkan suatu benda yang berharga pada anak dan ahli keluarganya. Lalu dia tengok anak dia balik sedang baca Quran. Maknanya dia balik dalam keadaan kegembiraan. Siapa yang boleh balik ni tuan-tuan? Orang yang layak untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Atas dunia dulu dia beringat-ingat tentang perkara ini, lalu dia buat, maka dapat dia masuk syurga. Di akhir umur ini banyak ruang-ruang, pintu-pintu yang Allah Ta'ala buka. Contoh kan, sampai kita tak tahan nak tengok dah. Surau tu memerlukan benda ini memerlukan, sekolah tu memerlukan van jenazah, van untuk angkut pelajarnya. Ada surau tu, ada taman tu tak ada surau, minta surau. Ada masjid tak nak naik surau, minta untuk naik masjid dan lain-lain. Tempat yang dibenarkan. Sedekah juga meliputi tanah, wang ringgit, alatan dan sebagainya. Itu sedekah, Ustaz, itu sedekah. Tapi masih ada lagi manusia yang tak nampak benda ni. Kenapa saya sebutkan begitu tuan-tuan? Kadang-kadang rumah dia tu tuan-tuan menjadi laluan asas untuk orang pergi ke masjid dengan kadar yang segera, kan? Tapi punya sakitnya hati dia tutup laluan tu. Nampak? Dia tutup laluan itu. Ini satu perkara yang tak boleh diterima lah oleh orang Islam. Maknanya begitu kan. Kadang-kadang hari Jumaat orang blok kereta dia sikit, kita tengok sampai bertumbuk. Buat apa? Dia tak nampak apa yang ada pada hari itu. Maknanya Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu dalam dunia ni 4 golongan manusia. Yang pertama sekali Nabi sebut jadi orang alim. Lahir ke dunia ni kita ni dalam keadaan menuntut ilmu, belajar sini-sini sampai jadi alim. Pertama, jika kamu tak mampu jadi alim, jadi orang yang muta'alliman, orang yang boleh mengajar orang. Tak mampu juga, jadilah orang yang mustami'an, orang yang mendengar. Tak mampu juga, jadilah orang yang muhibban, orang yang keempat ni. Jika sekiranya keempat-empat ini tidak ada dalam diri kamu, maka Nabi sebut fatahliku, celakalah kamu. Itu yang kita tengok tu, rumah kadang-kadang ada kosong untuk parking, ruang untuk orang pergi masjid. Dia punya benci dia tengok orang pergi masjid ni tuan-tuan. Dia bubuhnya pasu tu kalau boleh menghalang daripada laluan. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tidak ada sifat kasih, tidak ada sifat kasih dalam diri dia. Maka Nabi sebut fatahliku, celakalah orang ni. Dia balik besok dalam keadaan yang duka cita. Kita ni lah kalau boleh lah, ruang rumah kita tu kita nak wakafkan lagi. Contoh ditakdirkan Tuhan lah, maknanya surau dalam satu taman ni memang tak ada surau, dia tak dibekalkan dengan surau, melainkan ahli komuniti itu tuntut hak mereka untuk bina surau dan masjid. Tiba-tiba kita ni ditakdirkan Allah Ta'ala umur dah panjang, umur dah berumur lah, pada anggaran min akhir sitin 60 hingga 70. Waktu itu kita tengok tak ada orang nak sembahyang, tetapi rumah kita ada tuan-tuan, kita ada 6 biji rumah. Infakkan harta itu untuk jadi surau sementara. Banyak mana pahala tuan-tuan? Dia boleh kejar lah, dia boleh kejar 40 tahun dulu yang tuan-tuan tak lakukan benda-benda yang ini, dia dapat pahala seumpama tuan-tuan buat. Sebab itu orang yang buat amalan pada usia dia muda, dia sangat mahal. Kalau nak kira lah amalan yang mana paling mahal Ustaz dalam dunia ni, amalan yang tuan-tuan lakukan pada usia muda. Harta apa yang paling mahal? Harta yang tuan-tuan sayang waktu itu ketika umur tuan-tuan sedang memuncak, baru muda. Makna orang muda boleh menderma ni hebat lah. Sebab itu dia dapat naungan di bawah naungan arash Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak muda yang boleh pergi masjid, ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, itu juga dapat naungan Allah di bawah arash, di mana pada ketika itu kita berada di yaumul mahsyar Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pada umur muda ini langkah kaki kita terlalu panjang. Pergi masjid, Muhammad, pergi dulu. Mana kita kabar orang pergi masjid pergi dulu, kita pergi pas cegah tak pergi. Sebab apa? Waktu tu kita boleh bawa kereta jauh,
Boleh jalan jauh mana kita nak pergi. Masjid ni sayup-sayup je, tak nampak. Tapi kalau anak muda boleh pergi masjid, itu anak muda yang hebat. Jadi kalau tuan-tuan boleh pergi waktu itu, tuan-tuan adalah orang yang hebat. Dan kalau boleh sedekah pada ketika itu, tuan-tuan juga bukan orang biasa, bukan calang-calang manusia. Waktu itu berhadapan dengan hawa nafsu dan kesihatan badan yang menyebabkan manusia tinggal Allah Ta'ala dalam kehidupan mereka. Jadi waktu itu kan. Jadi bila kita dah sampai pada umur yang dah berumur ni, tiba-tiba baru kita nak buat, dia kurang sikit lah. Apa beza dia Ustaz? Orang yang dah buat pada umur yang muda ni, sampai masa lah, sampai masa Allah Ta'ala takdirkan dia sakit contoh kan. Sakit ini adalah petanda awal kematian. Maknanya kan umur dia dah 50 tahun tengok sihat Tok Imam, lama-lama Tok Imam tak ada kan contoh. Tiba-tiba Tok Imam sakit, Tuhan beri masa 45 hari dia koma kat rumah ke. Dalam hati Imam tu dia ada rasa untuk pergi masjid, betul? Dalam hati dia ada rasa nak pergi masjid. Sepanjang dia koma, Tuhan kira macam dia pergi masjid. Itu orang yang buat amal daripada usia dia muda. Manakala orang yang buat amal pada usia dia tua, waktu tu dia kata, alah Tuhan sakit orang ni, Tuhan tak kira tu. Mu buat boleh pahala, mu tak buat tak boleh pahala. Jadi tuan-tuan fikirkanlah. Sebab tu kadang-kadang anak-anak kita ni tuan-tuan ni kita sebut dia, bila balik asrama bawa sejadah semayang, jangan tinggal, supaya amalan itu dapat pada ibu dan ayah dia juga. Nasihat dia, nasihat. Budak ni kadang-kadang sekali dia tak mau, 2 kali tak mau, 1000 kali baru dia masuk dalam akal dia. Jadi 1000 kali itu bila kita sebut setiap hari banyak kali, maka mudah-mudahan bila kita tak ada besok, kita telah meninggalkan satu amalan yang sangat berharga dalam diri anak dan isteri kita. Itu yang pertama. Isteri juga boleh bersedekah dari makanan yang dimasak di rumahnya. Ini biasa dalam bulan Ramadan kita minta isteri kita masak lebih sikit contoh. Maknanya setengah apa ni seko ikan kita nak hantar ke orang sebelah. Mana cukup ni seko kan? Seko tu cukup lah. Walaupun dia sedikit. Sahabat-sahabat Nabi tu kongsi buah tambah tuan-tuan. Orang Arab masih mengamalkan perkara ni. Masa saya berada di tanah Arab dulu, kadang-kadang kita musafir daripada universiti, kita nak pergi ke Kairah tuan-tuan. Sampai dalam perjalanan tiba-tiba orang azan dalam apa nama kenderaan tersebut, orang Arab keluarkan 2 biji buah kurma, sedangkan dalam tu ada 12 orang. Seorang lagi pun keluar, dia belah kurma tu, tengok berapa orang, dia bagi sikit-sikit seorang tuan-tuan. Masya Allah, walaupun sedikit tetapi dia dapat menyelamatkan api neraka Allah Ta'ala. Masya Allah. Begitu tak nak. Kita kalau boleh anak orang tu ada 12 lah kita nak bagi, bukan. Kita masak ikan 7 ekor, anak kita ada 5 orang kan. Maknanya 2 ekor kita dapat 2 rumah. Seekor sebelah sini, seekor sebelah sini. Kalau orang belakang rumah kita tu orang belajar agama, dia bersyukur. Kalau orang tak belajar agama, dia kata baik tak bayar bagi. Faham? Jangan hina tuan-tuan. Itu kisahkanlah dia. Kita bagi ni, dalam kita bagi, kita doa mudah-mudahan orang ini kalau dulu dia tak semayang, sekarang dia semayang. Jangan main-main. Peranan sedekah ini sangat besar, hebat. Saya jumpa dengan satu orang hamba Allah Ta'ala yang datang sini tuan-tuan. Dia daripada Rompin, orang Endau, orang yang mula-mula sekali buat cilibo. Tahu cilibo? Cili mesin tu kan? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya lebih kurang 40 tahun meniaga cilibo di Endau. Dia kata, orang makan cili saya tak ada komen lagi, dia kata. Sebab apa? Setiap kali saya blender, saya niat dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, setiap orang yang makan cili aku ni, biar dia rasa sedap di dunia dan dia akan datang masjid. Dia doa yang tu je tuan-tuan. Doa yang tu je tuan-tuan. Kita kadang marah orang, kita tak tahu orang tu terfaham agama ke tak. Yang kita tahu marah. Biar lantak besok masuk dalam neraka. Jangan. Kadang-kadang kita beri orang, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau bukakanlah hati orang yang makan aku punya kuih ni, Allah, supaya hati dia jadi lembut untuk datang masjid. Cukup. Kadang kita banyak menyumpah orang. Orang ni dalam satu taman ni, yang paling best pakcik cakap apa, dia kata dalam satu lorong ni saya seorang dia pergi masjid, orang lain tu tak apa-apa. Dia kata jangan. Orang yang lain dia tak pernah cerita pun tentang kita. Dia kata bagusnya dalam lorong ni ada seorang pergi masjid. Kalau dapat kita pergi masjid, Alhamdulillah. Kita yang pergi masjid ni, kita duk kutuk dia tuan-tuan. Kita kata, apa yang korang ni besok balik, esok macam mana kau nak jawab depan Tuhan? Masuk neraka gini-gini. Jangan. Kadang-kadang kita rasa kita hebat.
Tapi sebenarnya orang di luar sangat lebih hebat, cuma hati dia itu tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena berusaha. Sebab itu doa yang paling mahal adalah doa di kalangan manusia tidak mengetahui siapa yang mendoakan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, nak dapat doa yang mahal, nak dapat doa yang mustajab, supaya Allah Ta'ala cepat angkat doa kita, kita kena doakan orang dalam keadaan orang tu tak tahu tentang kita doakan untuk mereka. Allahu Akbar. Payah ni nak doa untuk orang, kita banyak doa untuk kita. Kita banyak doa untuk diri kita. Baik tuan-tuan, lagi satu, dalam bulan Ramadan ni ramai orang tunggu Lailatul Qadar, betul? Agak-agak tuan-tuan lah, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala Lailatul Qadar tu tuan-tuan jumpalah tahun ni, nak buat apa? Soalan ni ditanya oleh Sayyidatina Aisyah kepada Nabi SAW. Nabi kata, kalau kamu bertemu dengan Lailatul Qadar wahai Aisyah, maka banyaklah berdoa dengan doa yang tuan-tuan tahu. Pada rakaat 4 rakaat sembahyang tarawih tu, imam akan baca doa ni, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Doa tu tuan-tuan kena baca. Sebab itu dalam bulan Ramadan doa ini kena baca. Apa maksudnya tuan-tuan? Allahumma inna, wahai Tuhan kami, masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Walaupun kita tahu kita tak layak tuan-tuan, tapi kita kena minta dengan Tuhan. Sebab Tuhan ini suka di kalangan hamba-Nya memohon pertolongan, minta kepadanya, jangan minta pada manusia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan kena minta dengan Tuhan dalam bulan Ramadan ni banyak-banyak. Baik, yang kedua, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun, wahai Tuhan, Kau ampunkanlah dosaku ya Allah. Kalau orang tak belajar agak-agak, dia cakap apa? Ya Allah ya Tuhan, berikanlah aku kaya ya Allah. Dia beza kan? Dia beza. Orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, orang belajar dengan orang tak belajar, dia beza. Ya Allah, Kau berilah aku kaya ya Allah. Itu doa. Kisah ini ditemuterai di dalam zaman Nabi Musa AS. Ada seorang suami isteri hidup dia susah, tapi dia ahlul ibadah, orang yang kuat sembahyang, orang yang kuat beramal, tapi tak tahan juga dia tuan-tuan. Dia kata, wahai abangku, boleh tak tolong kau jumpalah Musa AS tu. Dia kata, dah kalau kau jumpa Nabi Musa, engkau nak buat apa? Kata dia. Bukan apa bang, kita ni susah dah bertahun-tahun dah kita ni. Kalau kita tak minta tolong dengan Tuhan, siapa lagi nak tolong kita? Lama bini punya power, dia punya sebut mulut tu sikit slow, tapi banyak hari kita tak tahan orang lelaki ni tuan-tuan. Lalu suami dia pun pergilah jumpa Nabi Musa. Ya Musa, aku nak minta tolong kau, aku malu tapi terpaksa cakap juga. Dia kata, kan, wahai Musa, boleh tak engkau tolong doakan aku supaya aku jadi kaya setahun? Jadilah. Kan, zaman Nabi Muhammad ada juga orang minta doa jadi kaya. Dia seorang pengembala kambing. Allah Ta'ala perintahkan, ya Muhammad, pergi tengok siapa punya doa nak jadi kaya ni. Setiap tahun, setiap zaman, setiap umat ada doa jadi kaya. Hatta tuan-tuan sendiri pun ada dalam doa minta nak jadi kaya, betul? Kaya ni benda subjektif. Baik, kemudian Nabi Musa doa begitu, Musa beritahu pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata, kalau dah begitu doakan jelah ya Musa. Maka doa tu diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hari berlalu hari, kayalah orang ni. Sampailah bertahun-tahun, Nabi Musa teringat, dulu aku pernah minta dengan Tuhan seorang lelaki yang jadi kaya. Manalah agak-agak dia hintai-hintai tengok, kaya lagi tuan-tuan. Kalau aku kaya, bang, memang kaya sungguh-sungguh. Lepas itu akhir sekali dia kata, Musa mengadu pada Tuhan, wahai Tuhan, dulu ada seorang lelaki, dia minta untuk jadi kaya, kemudian kau kayakan mereka, sedangkan dia minta setahun je. Ini dah lebih pada setahun dah ni. Tak kaya, tak jadi miskin balik ni, kan? Lepas tu panggil malaikat, tengok buku balik, dia tengok, Masya Allah, macam mana aku nak tarik kekayaan dia. Seorang abdan syakura, hamba-Nya yang bersyukur. Hari mula-mula ditakdirkan Allah Ta'ala dia dengan kekayaan dia tak pernah tidur malam tuan-tuan.
Dia cari orang susah setiap genak, setiap penjuru. Tuan-tuan nak? Kalau dulu tidur lena masa susah, sekarang tidur dah tak lena tuan-tuan. Big Liu dulu susah tidur masjid, sekarang tidur 2 jam tuan-tuan. Dulu boleh tidur 8 jam masa susah, dah kaya tidur 2 jam dalam hidup dia. Bimbang dia nak jawab depan Allah Ta'ala. Masya Allah. Tapi tuan-tuan jangan risau, mintalah kaya dengan Tuhan. Sebab banyak umat Islam hari ini yang susah, yang memerlukan pertolongan daripada kalangan orang-orang yang kaya, khususnya di bulan Al-Mubarak ini tuan-tuan. Jadi lama-kelamaan buka dia kata digandakan, dipanjangkan umur dengan sebab as-sadaqah tadfa'ul bala. Rupanya dia jadi orang senang, dia orang yang berilmu, dia banyak infakkan harta, dia tak pernah fikir pun tentang harta dia. Maka aku malu kata Tuhan untuk mencabut apa yang dia pernah sebut pada satu ketika dahulu. Maka teruslah orang tu menjadi kaya sehinggalah akhir umur dia tuan-tuan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan kalau nak jadi kaya, berdoa dengan Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang tis'atu min a'syarit tijarah, 9/10 orang yang kaya itu adalah daripada berniaga, daripada berniaga. Tetapi dia kena meletakkan Allah Ta'ala itu di atas. Itu orang kafir tu kaya ustaz, gila-gila punya kaya tu, macam mana cerita? Itu istidraj. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bila dia dah berazam, dia dah usaha, dia buat, dia minta aku beri atas dunia sahaja. Di akhir besok dia menjadi batu batan akan membakar manusia. Itu orang kafir. Tuhan beri juga sebab atas usaha dia. Manjada wajada, siapa usaha dia dapat. Tuan-tuan tengok dia bekerja macam mana. Orang yang nak jadi kaya tu bukan satu benda yang mudah bagi orang yang kafir ini tuan-tuan. Sebab Maha Rahim Allah Ta'ala, penyayang Tuhan beri. Tapi rahman kasih sayang Allah yang amat pemurah, Tuhan tak berikan kepada orang kafir, Tuhan berikan kepada orang Islam. Masya Allah. Baik, yang keempat, bersedekah ialah amalan untuk meraih ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk memperolehi sesuatu balasan daripada balasan manusia. Tuan-tuan jadi kaya kena ingat, kita tak mengharapkan macam mak dengan anak. Dia bagi duit pada anak dia, dia tak pernah fikir pun satu hari besok anak akan bagi duit pada dia. Apa yang ayah nak dia boleh hidup, dia boleh survive hidup dia selepas dia tiada besok. Betul? Kita tuan-tuan minta abah kaya besok, tiap bulan kau bagi abah 500. Ada? Tak ada. Ayah tak pernah sebut. Okey? Ayah dapat 500 pun ayah nak makan kambing tak boleh dah. Waktu tu ayah dah pencen duit dah banyak, 500 pun dah cukup dah. Okey? Tapi waktu tu kita duit banyak kan, penyakit dah banyak. Okey? So maknanya kita didik anak kita supaya anak kita jadi orang yang soleh. Allah Ta'ala beri ganjaran setiap titik peluh yang mengalir pada tubuhmu itu, aku gantikan dengan syurga. Sebab tu siapa ada anak, didik anak elok-elok, anak jadi orang baik, Tuhan masukkan ibu dan ayah di dalam syurga Allah Ta'ala. Masya Allah. Sebab tu kita jangan kedekut dengan anak, jangan kedekut dengan isteri. Ini kadang-kadang duit banyak, akhir-akhir umur kedekut dengan isteri tuan-tuan, tak boleh. Apa duit yang kita ada orang lelaki ni tuan-tuan, kita infakkan untuk ahli keluarga kita khususnya. Dengan orang kita belanjakan main tuan-tuan. Tak apa saya bayar. Dengan isteri kita nak buat makan bulan puasa sekali pun alah susahnya. Tuan-tuan ingat, orang yang infak harta yang paling mahal adalah untuk ahli keluarga dia. Sebulan, seminggu sekali ajak isteri makan kat luar. Makan apa ustaz? Makan ikan siakap 3 rasa kan. Ini ajak kawan-kawan pejabat, tapi isteri tinggal tu konteng-konteng, makan sampai hitam kat rumah kan. Sampai cancel usus kawan tu. Masuk ubah. Jadi bulan puasa ni biarlah suami-suami dalam rumah jadi pemurah, ataupun isteri dalam rumah jadi pemurah. Semua orang pemurah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap orang Islam yang menanam tanaman dan tumbuhan kemudian dimakan oleh manusia, burung atau haiwan, semuanya menjadi sedekah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada orang tuan-tuan siap rubuh racun pada pokok dia. Siapa makan buah katak furu, aku jaga dia kembung perut dia. Tahun bila ni? Tahun 70-an dulu. Buah katak furu mana ada harga sekarang tuan-tuan kan? Dah lah repot bentuk macam gitu kan. Lepas tu masam pula tu kan.
Ustaz jangan cerita Ustaz bulan puasa saya teriuk Ustaz. Tu nak cerita buah paling kokak lah kita kira kan tapi tiba-tiba orang ambil buah kita marah tak dapat apa. Maka ambil hadis Nabi SAW, setiap orang Islam yang menanam tanaman dan tumbuhan kemudian dimakan oleh manusia, burung atau haiwan, semuanya menjadi sedekah. Wakafkan terus, contoh kan, makna gitu. Tak boleh Ustaz, buah tu saya sendiri pun tak makan lagi Ustaz, sentuh pun tidak Ustaz, dalam pokok tu setahun 2 kali ya buah dia Ustaz. Tiba-tiba orang bantai, sakit betul hati saya. Kalau sakit, dapat balik buah tu tak apa. Cuba tuan-tuan maafkan balik, Allah Ta'ala gandakan balik harta itu. Masya Allah, Tuhan ajar manusia, Tuhan didik manusia. Yang boleh begini siapa tuan-tuan? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang nampak syurga Allah Ta'ala. Ada satu kisah tuan-tuan, kisah zaman Nabi Musa juga. Kita Harun Ar-Rashid, isteri dia nama Siti Zubaidah, Siti Zubaidah, suami dia Harun Ar-Rashid. Sikit lagi. Baik, satu hari Harun Ar-Rashid ini keluar daripada istana dia, bukan rumah, istana dia. Keluar daripada istana, dia nampak ada satu orang lelaki sedang buat istana pakai pasir tu. Buat istana pakai pasir. Siti Zubaidah ni tanya dia, abang jual ke rumah tu? Jual, kata dia. Berapa harganya? 6 dinar. Bagi pada saya, bagi pada saya. Sebab orang lelaki itu kata, siapa membeli rumah ini, maka rumah ini akan kuletakkan dalam syurga Allah Ta'ala. Siti Zubaidah Permaisuri Harun Ar-Rashid, dia tak pernah kisah. Dia beli tuan-tuan, keluar 6 dinar ni banyak tuan-tuan. 6 dinar ni, 1 dinar 8 ringgit. 8 kali 6 berapa? 48 ringgit. Bedahlah rumah pasir sekali tampah, hilang rumah tu tuan-tuan. Zubaidah boleh beli tuan-tuan. Malam tu mimpilah Harun Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid bermimpi. Dia kata, aku nampak rumah yang bernama Siti Zubaidah dalam mimpi dia tu. Kemudian dia turun nak lari lah, dah tahu nama rumah bini dia kan, nak masuk. Bila nak masuk, pengawal tu tahan dia. Cik siapa? Atas dunia Harun Ar-Rashid tak pernah kena halang. Raja atas jalan, mana ada orang halang dia tuan-tuan? Faham? Tiba dalam syurga kena tahan, kena tahan. Bila dah kena tahan, dia tanya, ini rumah awak tahu siapa yang punya? Ini rumah isteri awak yang punya, Siti Zubaidah. Dan rumah ini tidak dibenarkan masuk melainkan sampai masanya. Dia pun terjaga daripada lena tidur dia. Alamak, tak boleh masuk pula kan. Lepas tu dia tanya isteri dia, Zubaidah, aku mimpi lain bin ajaibnya. Dia kata, engkau ada buat harta dekat akhirat ke? Dia kata, tak, semalam saya dia beli, ada satu orang lelaki belakang istana kita tu bang. Dia buat istana tu, saya nampak lawa, saya minta cantik. Dia kata, saya dah letakkan rumah ini dalam syurga Allah Ta'ala. Dia letak. Ya ke? Ada lagi tak orang tu? Aku nak pergi jumpa orang tu, kata dia. Dia pun keluar tuan-tuan. Harun Ar-Rashid, raja ni keluar pergi. Sampai dekat dia tuan-tuan. Dia kata, Wak ada buat rumah macam semalam tak? Kata dia kan. Dia pun nak beli. Harun Wak tu kata, boleh. Dia kata, boleh tuanku, tapi dengan syarat. Harga dia tak sama macam semalam. Apa pasal pula tak sama? Dia kata, aku baru nak tawar, daripada 6 dinar tadi jadi 1 dinar kan. Dia kata, waktu engkau membeli ini, hatimu telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, dan waktu itu harga rumah itu telah menjadi 90,000 dinar. Jadi pada kisah tu tuan-tuan, hari ini orang mencerita tentang amalan ni boleh masuk syurga, benda ni boleh buat baik. Ada tak orang dengar tuan-tuan? Ada orang dengar, ada orang pegang, ada orang beramal sungguh-sungguh tuan-tuan, dia akan dapat di negeri akhirat. Manakala orang yang dengar saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dia kata, dia dah biasa dengar dah, dan dia sangkakan banyak amalan dia di negeri akhirat, dia akan jadi orang yang rugi. Itu analogi daripada kisah Harun Ar-Rashid itu tadi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengakhiri kisah ini, Allah Subhanahu Wa Taala dia menyebut di dalam Al-Quran, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya kamu dapat pahala. Adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan daripada harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya itu kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan walaupun sedikit, dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Jadi tuan-tuan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, cerita dan kisah yang begitu panjang yang saya ceritakan kepada tuan-tuan pada pagi dalam bulan yang penuh barakah ini, mudah-mudahan dapatlah tuan-tuan memikirkan apakah bahan-bahan ataupun sumber keberkatan yang boleh kita tambah selain daripada amal perbuatan. Ada persembahyang sunat ni, apa benda semua sekali. Ada juga elemen-elemen lain yang boleh membantu kita untuk menyelamatkan diri saya dan diri tuan-tuan daripada api neraka Allah Ta'ala. Sekadar itu dulu. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada kelemahan sesendiri. InsyaAllah kita akan bertemu di lain hari dan di lain bulan jika panjang umur. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.